Hai, selamat sejahtera semua. Hai dan selamat sejahtera. Topik perbincangan kita hari ini adalah keberkesanan falsafah pendidikan kebangsaan (FPK) terhadap murid dan pelajar di dalam Malaysia. Sebelum memulakan perbincangan kita, saya ingin menerangkan apa itu falsafah pendidikan kebangsaan. Ia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Terima kasih Patrick atas perkongsian tadi. Berbalik kepada topik kita hari ini, dari perspektif murid, keberkesanan FPK dapat dilihat kerana semua murid di dalam Malaysia mendapat pendidikan yang selaras. Dengan berpandukan FPK dalam sistem pendidikan Malaysia, murid-murid di sekolah menerima pelbagai program-program intelektual yang mampu membantu memperkembangkan diri murid. Buktinya, seorang pelajar tahun 5 yang menuntut di SK Perempuan Metodis Kuantan iaitu Mariam Muzamil telah menaikkan nama negara ke pesada dunia apabila merangkul 3 pingat emas dalam pertandingan Reka Cipta dan Inovasi Peringkat Antarabangsa kali ke-6 di Toronto, Kanada pada bulan Ogos 2021. Terima kasih Hain. Saya bersependapat dengan anda kerana kita dapat melihat pelbagai murid terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa menerima pendidikan yang sama. Meskipun wujudnya sekolah vernakular di dalam Malaysia, tahap pendidikan mereka sama relevan dengan pendidikan di dalam Malaysia. Ini membuktikan Malaysia mengambil berat terhadap pendidikan rakyat. Bagaimana pula dengan Zul? Pada pendapat saya pula, dari segi pelajar IPT di Malaysia, keberkesanan FPK dapat dilihat dari tahap pendidikan yang diterima pelajar. Tahap pendidikan yang diterima pelajar kita dalam negara adalah setara dengan pendidikan luar negara. Hal ini kerana pelajar kita dapat menyambung ke luar negara dan ada juga yang bekerja di luar negara. Dengan adanya Akta Pendidikan 1996 yang mewujudkan FPK, Akta ini telah memperakukan liberasi pendidikan tinggi sebagai satu industri yang memerlukan sumbangan mampan sektor swasta dalam proses pembangunan pendidikan tinggi bagi tujuan pengeluaran sumber manusia pelajar dan terlatih untuk sektor kerajaan dan industri. Perkongsian yang menarik juga Zul. Akan tetapi, adakah maklumat FPK tercapai sewaktu musim pandemik COVID-19? Ini kerana saya dapat melihat pelbagai sektor yang telah terjejas akibat pandemik COVID-19. Pendapat saya tentang hal ini adalah pandemik COVID-19 telah membuat ramai pelajar dan murid berhenti sekolah kerana ibu bapa atau penjaga tidak dapat menanggung kos pembelajaran anak-anak akibat tidak bekerja. Disebabkan musim COVID-19 ini, namun kerajaan mengambil beberapa langkah bagi mengatasi hal ini dengan menyediakan pelbagai bantuan kepada murid dan pelajar di Malaysia supaya maklumat FPK itu tercapai. Saya bersetuju dengan Ain. Hal ini kerana antara salah satu bantuan yang amat berkesan terhadap pelajar adalah bantuan gadget yang diberikan oleh pihak kerajaan. Hal ini sangat berguna kepada pelajar kerana semua sesi pembelajaran sewaktu musim pandemik adalah secara atas talian. Dan pelajar yang tiada kemudahan gadget seperti tidak mempunyai laptop berpeluang untuk mendapatkan bantuan laptop dari pihak kerajaan. Tujuan ini adalah agar keberkesanan FPK dapat diteruskan. Walaupun pembelajaran cuma sekadar atas talian, tetapi pelajar masih mampu menimba ilmu dari sang pengajar. Baiklah, kita di penghujung perbincangan. Dengan ini saya menyimpulkan perbincangan kita iaitu FPK masih berkesan dalam sistem pendidikan Malaysia. Terima kasih kepada Ain dan Zul kerana sudi hadir atas perbincangan. Selamat tinggal.
Baik, selamat tinggal dan jumpa lagi. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.